Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi di dalam perbahasan sesi Parlimen semalam, ada dua lagi ahli Parlimen yang mana menyuarakan isu berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP daripada kalangan pencarum, yang mana kedua-dua ahli Parlimen ini adalah daripada Grid dan juga daripada Kuantan, yang mana mereka telah pun menyuarakan bahawa kebimbangan pencarum terutamanya sekali daripada segi kenaikan harga barang, kos sara hidup dan perkara-perkara lain yang membebankan keadaan mereka sekarang ini, serta mereka ini mungkin sudah pun kehilangan semua pendapatan, tidak dapat meneruskan kerja ataupun mengalami pengurangan pendapatan, menyebabkan mereka semakin tertekan hari demi hari dengan kos seperti contohnya penyediaan untuk barang-barang persekolahan anak, yang mana saya tak perlu nyatakan kos ni secara umum, saya boleh nyatakan secara khusus untuk dua orang anak saya. Pakaian seorang dua pasang baju seluar termasuk juga dengan ada satu vest, total sekali saya perlu bayar pada hari Sabtu yang baru ni. Saya beli 230 ke 243 ringgit lebih kurang, macam tu, seorang dua pasang lah. Jadi total semua ada 4 baju dan juga 4 seluar, satu vest. Okey, itu saya bayar 200 lebih, dan saya sendiri pun agak terkejut. Belum masuk lagi dengan yuran untuk yang darjah 2 ni dia RM56 lebih, tak mahal sebab dia berdikah khas. Dan yang untuk darjah 1 ni saya masih lagi belum mendapat senarai yuran, tetapi untuk baju sukan lain pula. Jadi ada kos-kos lain, lencana, tali leher dan juga sebagainya. Saya yang bekerja sendiri pun merasakan macam wow, saya ada letak satu simpanan tepi yang mana untuk sekolahan ni saya menjangkakan untuk diorang sekitar RM600, tapi 600 ni nampaknya macam tidak mencukupi, walaupun beg sekolah dan juga peralatan sekolah yang tahun lepas masih boleh digunakan, tetapi rata-rata saya berpandangan RM600 yang saya ketepikan tidak mencukupi. Jadi bayangkan bagi mereka yang mengalami isu ataupun permasalahan berkenaan dengan pendapatan ni, apabila ada anak-anak mereka ni yang akan hendak masuk ke sekolah, mungkin bilangannya lebih daripada 2 orang, 3 orang, jadi berapa kos yang mereka perlu tanggung untuk menghantar mereka, anak-anak mereka ini ke sekolah. Takkanlah kita nak lihat mereka ini terpaksa memberhentikan anak mereka daripada sekolah, yang mana perkara ini telah berlaku seperti yang telah dikongsikan di media sosial apabila kita membuat perkongsian daripada kalangan pencarum KWSP kenapa mereka menuntut pengeluaran wang KWSP untuk kesekian kalinya. Okey, penyelesaian bagi masalah ni memanglah kita jangan lihat, kerajaan jangan lihat apabila pencarum mengaitkan kos harga persiapan untuk berangkat sekolah dan sebagainya, janganlah dilihatkan seolah-olah nak dicari satu kaedah ataupun mekanisme untuk orang kata seolah-olah menghapuskan kos bagi persediaan persekolahan ni ataupun membantu di situ saja. Kerana bagi persediaan barang anak-anak ke sekolah ni adalah sebahagian daripada kos-kos yang perlu ditanggung oleh ibu bapa, tetapi ada juga kos-kos ataupun perkara-perkara lain yang banyak yang perlu ditanggung oleh mereka ini, terutama sekali bagi golongan yang mungkin dalam isi rumah itu si isteri tu dah tak mencarum, dah lebih 3-4 tahun, 10 tahun dan sebagainya, hanya suami saja yang bekerja, namun si isterinya mempunyai wang caruman. Okey, jadi di situ mungkin dia boleh membantu, tetapi sayangnya sehingga setakat ini masih lagi belum ada sebarang kelulusan untuk pengeluaran KWSP secara bersasar. Jadi sepatutnya wang-wang seperti ini boleh digunakan untuk mereka ini, orang kata membantu untuk mereka ini menyediakan setidaknya, walaupun bukanlah orang kata banyak untuk penyelesaian barang-barang sekolah ni, tetapi sedikit sebanyak dapat membantu memulihkan ekonomi mereka. Mungkin si isteri tadi boleh merancangkan sesuatu untuk menjana pendapatan yang lebih daripada wang KWSP yang dia perolehi daripada pelaburan KWSP dia selama ini. Jadi mungkin dia boleh bersanakan untuk melakukan sedikit perniagaan kecil dan juga perkara-perkara yang lain. Malah di pihak media sendiri telah pun berkongsikan dengan berkenaan isu persiapan nak masuk sekolah, kos sara hidup, harga barang yang walaupun dikeluarkan tidak ada peningkatan dan sebagainya, tetapi realitinya harga barang mentah kita boleh katakan sekarang ini memang sangat mahal. Saya pun dah lama dah tak beli
ayam mentah, cuba lebih senang kadang-kadang untuk beli lauk dan sebagainya daripada beli yang mentah ni. Bukan apa, sebab saya rasa macam terbeban, kos dia sangat tinggi. Beli hanya apa yang kita untuk cukup kita makan, mungkin sekadar seketul ataupun 2 ketul ayam boleh dikongsi dan dimakan sampai malam, lebih jimat lagi daripada menu rahmah. Jadi bayangkan juga bagi mereka yang tidak ada pendapatan ataupun mengalami pengurangan pendapatan ni, macam mana mereka nak, orang kata, nak menguruskan makanan mereka dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi hari demi hari saya yakin akan lebih banyak lagi ahli parlimen menyuarakan berkenaan dengan isu tuntutan, isu pengeluaran KDPSP secara bersasar. Masing-masing telah menyatakan pendirian masing-masing hanya perlu dibenarkan kepada mereka yang terkesan dengan syarat-syarat yang tertentu sahaja. Jadi ianya tidak akan memberikan sebarang impak yang besar terhadap pelaburan KDPSP, tidak akan menjejaskan orang kata pada usia persaraan pun, kerana mereka ini sememangnya sudah tidak aktif mencarum, dan juga tidak akan melibatkan sebarang kos-kos lain yang mana yang perlu dikeluarkan oleh pihak kerajaan, kerana mereka ini akan memperolehi wang daripada caruman mereka sendiri. Sebab itu hari demi hari kita menuntut agar pengeluaran ini disegerakan, tetapi dia akan menjadi sedikit isu berkaitan dengan mungkin ego dan juga sebagainya apabila semakin banyak tuntutan, semakin banyak tekanan yang dihadapi oleh pihak kerajaan serta kesukaran untuk mencari formula untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini, membuatkan kerajaan akan terpaksa juga meluluskan pengeluaran KDPSP. Tetapi yang akan mendapat kredit, yang akan mendapat pujian dan sebagainya adalah pihak-pihak daripada pembangkang yang selama ini memperjuangkan berkaitan dengan isu ini. Semakin lama perkara ini ditangguhkan, dipanjangkan dan sebagainya, ianya akan memberi kelebihan kepada pihak yang di sebelah sana. Kerajaan sepatutnya, walaupun dikatakan langkah ini merupakan satu langkah yang populis, tetapi kerajaan perlu mengambil kesempatan dengan menggunakan isu ini untuk membantu daripada kalangan pencarum, membantu untuk jangka masa pendek ataupun untuk jangka masa panjang bagi mereka yang punya caruman yang banyak. Tetapi dalam masa yang sama juga perlu disediakan kaedah-kaedah penyelesaian ataupun insentif-insentif yang lain untuk membantu mereka ini juga. Untuk masa terdekat, apa yang mereka boleh buat, kerajaan boleh buat adalah dengan membenarkan pengeluaran KDPSP. Untuk jangka masa panjang, carilah satu inisiatif latihan kemahiran dan juga sebagainya kepada mereka-mereka yang masih lagi berkeupayaan, yang masih lagi mungkin mempunyai kemahiran diperlukan oleh pihak industri dan sebagainya, untuk membantu meringankan beban keuangan mereka. Itu perkara yang perlu dilakukan dan difikirkan segera, dan saya percaya jika ianya dilaksanakan dalam masa terdekat, kerajaan yang ada sekarang ini akan mendapat kesan positif lebih daripada 5 tahun. Mungkin pada PRU16 pun mereka boleh kekal, PRU17 pun mereka boleh kekal, hanya dengan semudah ini sahaja. Langkah ini bukanlah langkah untuk membunuh pencarum ataupun untuk membunuh KDPSP, tetapi bagi mereka yang terkesan ini, langkah ini adalah untuk menghidupkan mereka semula, yang mana faedah ataupun segala kebaikan yang kerajaan berikan akan diperoleh semula manfaatnya oleh kerajaan di masa hadapan. Jadi sesiapa sahaja, rakyat biasa boleh melihat perkara ini daripada sudut positif, pelaksanaannya daripada sudut positif, kesannya daripada sudut positif. Tetapi saya masih lagi pelik kenapa tidak ada pihak yang melihat, kerajaan, KDPSP dan juga sebagainya, melihat perkara ini dari sudut positif, tetapi mereka lebih melihat pada sudut yang negatif berkaitan dengan usaha persaraan dan sebagainya. Sedangkan pada orang-orang yang tidak aktif bercarum ini, mereka sudah lama pun bersara dalam hidup mereka, dan apa lagi nak ditunggu? Okey, jadi saya harap dengan segala perkembangan, segala tuntutan, segala suara-suara yang dinyatakan ini, pihak kerajaan akan lebih buka mata, orang kata percepat kalah dengan musibah banjir sekarang ni dan sebagainya. Kesian mereka-mereka yang terkesan ini daripada kalangan pencarum terutama sekali. Kalau kata daripada mereka yang penjawat awam, tak apa, sekurang-kurangnya mereka walau macam apa mereka masih boleh memperolehi pendapatan, ada allowance dan juga sebagainya. Tapi bagi kalangan pekerja swasta ni, itu saja yang mereka boleh harapkan. Jadi kita mengharap kerajaan tak perlu dah nak lihat apa lagi, nak kaji apa lagi dan sebagainya. Teruskan saja cadangan untuk pengeluaran ini, kemudian carilah satu kaedah untuk membantu pencarum-pencarum di luar sana. Itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Fidal Selamat, Facebook saya, Fidal Selamat Channel, ataupun TikTok saya, Fidal Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.